Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Sadaqallahul azim. Surah Taha ayat 12. Yang bermaksud, dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak bimbang pelakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula pengurangan haknya. Sahabat sahabat yang dikasihi sekalian, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan sekalian alam dengan segala kekuasaannya, yang sentiasa menganugerahkan nikmat dan rahmatnya kepada hambanya, yang menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kesyukuran juga kita ucapkan kerana diberikan kekuatan untuk terus beribadah, kesempatan dan peluang untuk terus beribadah, sebagai bukti bahawa kita adalah hamba Allah yang taat. Bahkan bukti bahawa kita yakin dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu bersyukur padaku, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat. Dan sekiranya kamu kufur, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya azabku amat pedih. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kerana dengan asbab perjuangan dan titik peluh baginda, nikmat iman dan Islam tersebar ke seluruh alam, dirasai oleh segenap manusia, haiwan-haiwan dan makhluk keseluruhannya. Sahabat dan sahabat yang dikasihi sekalian, tajuk tazkirah ringkas pada pagi ini ialah menghayati ibrah di sebalik musibah, kisah pengorbanan dan persaudaraan. InsyaAllah pada pagi ini anda akan mulakan tazkirah ini dengan kisah ini berlaku di sebuah kampung. Dalam satu musim kemarau yang panjang, penduduk kampung bergantung kepada sebuah perigi yang berada atau yang terletak di hujung kampung, di pinggir sebuah hutan. Hanya itulah satu-satunya perigi yang memiliki air. Dan perigi ini pula keadaannya sangat dalam. Semua penduduk kampung bergantung kepada air yang bersumberkan daripada perigi yang satu-satunya ada di hujung kampung. Mereka semua mengambil air daripada perigi itu untuk digunakan membasuh pakaian, mandi, minum, masak dan sebagainya. Namun pada satu hari, ketika mana salah seorang penduduk kampung mencampakkan timba dia ke dalam perigi itu untuk mengambil air, tiba-tiba dirasakan bahawa dia putus. Dan bila ditarik naik ke atas, talinya memang timba dia dah hilang. Begitulah seterusnya, beberapa orang lagi mencuba. Dan kejadian sama berlaku, iaitu apabila mereka mencampakkan timba untuk mengambil air dalam perigi itu, dan mereka dapati bahawa timba mereka hilang. Jadi kejadian ini menjadi suatu musibah bagi semua penduduk kampung. Kerana di situlah mereka, hanya satu itulah tempatnya mereka untuk mengambil air. Dan ini menjadi satu yang membimbangkan mereka. Dan akhirnya mereka mengambil satu tindakan segera untuk mengadakan mesyuarat. Apakah
tindakan yang perlu mereka lakukan untuk mengatasi kejadian kehilangan timba untuk mereka mengambil air. Dan mereka mengambil satu keputusan bahawa perlu ada seorang yang masuk ke dalam perigi itu, perigi yang dalam, yang gelap, ya. Perlu ada seseorang yang mengorbankan dirinya untuk masuk dalam perigi itu. Dan bila mereka tawarkan kepada penduduk kampung, ya, ramai yang menolak atas faktor bimbang keselamatan diri, atas faktor ketidaktentuan apakah yang ada dalam perigi itu. Namun akhirnya seorang pemuda kampung menawarkan dirinya untuk masuk ke dalam perigi itu. Dan dia meletakkan beberapa syarat. Ya, dia meletakkan beberapa syarat. Yang pertama ialah syaratnya penduduk kampung mesti menyediakan tali yang paling kuat, yang paling kukuh. Ya, tali yang akan mengikat dirinya masuk ke dalam perigi itu. Ya, yang terbaik. Kemudian syarat kedua ialah dia meletakkan syarat tali itu mestilah diikat ke pokok yang paling kuat yang berada berhampiran dengan perigi itu. Kemudian syarat ketiga ialah mesti ada sekumpulan pemuda yang gagah, ya, untuk melepaskan dia ke dalam perigi dan akan menarik dia naik semula ke atas. Dan syarat keempat ialah kumpulan itu mestilah diketuai oleh saudara kepada pemuda itu, saudara yang sangat dipercayai, ya, yang sangat amanah untuk mengetuai kumpulan pemuda-pemuda gagah ini menjaga tali. Dan akhirnya mereka pun melaksanakan misi itu, misi penyelamatan, misi kebajikan masyarakat, ya, penduduk kampung itu. Ya, bila mereka mendapat semua kelengkapan itu dan mereka pun melaksanakan misi itu, ya, pada satu hari, ya, pemuda ini pun dimasukkan dalam perigi itu. Dan bila dia turun dalam perigi itu, ya, dia pun memberi isyarat menarik. Lalu pemuda yang gagah ni pun menarik kembali tali itu. Dan bila mereka tarik, mereka dapati bahawa, ya, di hujung tali itu tidak ada pemuda itu. Yang ada ialah timba-timba yang selama ini hilang, yang mereka rasakan bahawa timba ini hilang dalam perigi itu. Mereka pun menarik dan mengeluarkan timba itu. Dan setelah itu mereka pun memasukkan kembali tali itu ke dalam perigi. Dan pemuda yang berada dalam perigi itu pun yang menyambut tali itu dan memberi syarat untuk mereka menarik yang kali kedua untuk menarik pula tali itu. Ya, dalam keadaan yang dalam situasi yang kedua ini, bila mereka tarik tali itu, mereka tarik tali itu dan mereka dapati di hujung tali itu ada seekor kera yang besar. Dan ini menakutkan mereka. Ya, ramai di kalangan mereka yang lari dan akhirnya hanya dipegang oleh saudara lelaki kepada pemuda tadi, yang tetap memegang tali itu, ya, dan melepaskan, ya, kera yang besar itu, ya, dilepaskan dan, ya, dihalau masuk ke dalam hutan. Dan pemuda inilah, ya, saudara kepada pemuda tadi, memasukkan semua tali itu, ya, ke dalam perigi dan mengeluarkan saudaranya daripada kegelapan perigi tadi. Inilah satu kisah yang rekaan, tetapi memberi satu pengajaran kepada kita, ya, tentang kehidupan, ya, kita sekarang ini. Sahabat dan sahabat sekalian, kisah yang saya sampaikan tadi adalah satu kisah yang, ya, fiktif, rekaan, tetapi mengandungi satu pengajaran untuk kehidupan kita. Bahawa dalam kehidupan kita ni kita akan berhadapan dengan
berbagai macam situasi yang tidak pasti, berbagai macam keadaan yang tidak ada kepastian, dan memerlukan kepada kita untuk membuat perancangan-perancangan untuk kita mendapatkan hasil atau natijah yang lebih baik. Yang pertama ialah keadaan penduduk kampung yang berhadapan dengan musibah kehilangan timba-timba mereka adalah suatu gambaran realiti masyarakat kita yang kehilangan arah, kehilangan arah tujuan hidup mereka. Mereka terombang-ambing, mereka tidak ada suatu cara hidup, suatu panduan hidup yang jelas dalam kehidupan mereka, yang memerlukan kepada usaha-usaha kita untuk kembali menyatukan mereka dalam satu penyatuan yang berlandaskan Islam. Kejadian tadi, peristiwa tadi, ketika mana pemuda tadi meminta kepada mereka untuk menyediakan tali yang kuat, memberi gambaran kepada kita bahawa dalam kehidupan kita ini kita memerlukan kepada suatu pegangan yang kuat, suatu pegangan yang kuat, yang kita kenali sebagai at-tauhid, untuk mengikat hidup kita ini, untuk mengikat hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara hidup Islam. Yang kedua ialah pegangan tadi perlu kita ikat dengan satu ikatan yang kuat. Dalam surah Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat satu perumpamaan? Kalimah yang baik adalah seperti pokok yang baik. Akarnya kuat, akarnya kuat menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Ulama tafsir mengartikan kalimah yang baik sini kalimah tauhid. Di syahadatain menggambarkan bahawa dalam kehidupan kita ini kita mesti berpaksikan kepada pokok yang syahadah yang berteraskan kepada ketauhidan kepada Allah SWT tanpa adanya unsur-unsur kemusyrikan. Dalam kisah penduduk kampung tadi, realiti masyarakat menggambarkan bahawa masyarakat jauh daripada Islam. Di kalangan masyarakat banyak terdapat unsur-unsur khurafat, seperti mereka tadi takut kepada sesuatu yang tidak ada kepastian. Apakah makhluk dalam perigi itu, yang pada awalnya mereka menganggap bahawa itu adalah jin, atau istilah lain yang ada dalam masyarakat kita, bahawa benda-benda ini semua adalah benda yang boleh memberi pengaruh pada mereka, yang pada hakikatnya dalam Islam adalah benda yang khurafat, benda yang syirik, yang sebenarnya tidak ada pengaruh, tidak memberi apa-apa mudarat kepada manusia. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Dan kita sebagai murabbi, sebagai pendakwah, kita perlu merubah masyarakat, bahawa mereka perlu kembali kepada ajaran Islam yang sempurna. Berpaksikan kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, berpaksikan kepada syahadah, bahawa perjanjian, persaksian, hanya saja Allah sebagai tempat kita kembali, tempat kita mengadu, tempat kita meminta,
Ya, ini yang kita perlu lihat. Yang ketiga ialah ya, pemuda yang gagah tadi adalah gambaran kepada kita, ya, kita sebagai seorang relawan yang rela untuk terjun ke dalam ke tengah masyarakat, terjun untuk menyelesaikan masalah masyarakat, ya, terjun untuk melihat apakah ya yang berlaku dalam masyarakat yang perlu kita bantu, kita selesaikan. Ya. Dan realiti hari ini, ya, ini memerlukan kepada ya seorang individu yang sanggup berkorban. Yang keempat ialah ya, seorang itu perlu kepada adanya ya orang-orang sekitar sekelilingnya yang membantu, berjamaah, ya, amal jama'i, ya, kerjasama, ya. Dan ini memerlukan kepada suatu ikatan, ukhuwah yang berpaksikan kepada suatu perjanjian, ya, bahawa kita sanggup mengorbankan ya apa yang kita ada untuk membantu saudara kita yang lain, ya. Seperti gambaran pemuda tadi, ya, yang mana akhirnya hanya saudaranya sahaja yang tetap kuat, ya, tetap bertahan untuk memegang tali tadi. Jadi dalam kita untuk berada di tengah masyarakat ni, ya, kita perlu kepada suatu perancangan. Aktiviti-aktiviti kita perlu kepada perancangan, ya, perlu pada penyusunan, ya, yang terancang. Barulah kita dapat mencapai misi, ya, kita, ya, untuk menjadi pengubah masyarakat, ya, penggerak masyarakat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang lahir di tengah masyarakat, ya, berada di tengah masyarakat, ya, bukan berada dalam kumpul kita sahaja, berada di tengah masyarakat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kita melaksanakan misi menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan kita adalah penerus kepada usaha-usaha kenabian ini, ya, untuk merubah masyarakat. Kita ambillah kesempatan ini, ya, dengan apa cara sekalipun, ya, walaupun kita dengan keadaan tidak boleh keluar daripada rumah, ya, kita manfaatkan, ya, dengan cara kita masing-masing, ya, kita membantu masyarakat dengan cara kita masing-masing, ya, dan kita melihat apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita, ya, tetangga kita. Tapi dengan kita menghulurkan, ya, bantuan sekadar yang kita mampu, insya-Allah dia akan memberi impak, ya, untuk mereka merasa bahawa kita ini prihatin dengan mereka. Itulah sedikit tazkirah pada pagi ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ia bermanfaat untuk anda sendiri dan sahabat-sahabat sahabat semua, dan kita mengambil pengajaran, ya, ibrah untuk diri kita dan apa yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan kita musibah ini segera berlalu, segera berakhir, dan kita kembali dapat meneruskan kehidupan kita seperti biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.